Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami memilih tajuk custom diraja Malaysia kerana majoriti ahli kumpulan kami bekerja di dalam jabatan tersebut. Di dalam organisasi ini, terdapat beberapa isu yang terjadi yang akan kami bentangkan di dalam pembentangan ini. Untuk pembentangan ini, kami cuba mendapatkan pelbagai perbandingan melalui kajian-kajian lalu untuk membentangkan salah satu penyiasatan empirikal tentang bagaimana amalan komunikasi strategik, khususnya komunikasi dalaman yang telus yang telah diiktiraf sebagai ciri utama komunikasi. Dalaman yang cemerlang berkaitan dengan perkauman dan persepsi pekerja etnik minoriti terhadap diskriminasi di tempat kerja berdasarkan pengalaman dan pemerhatian kami sendiri. Di dalam setiap organisasi, pasti ada petanda aras yang telah ditetapkan oleh pengurusan tertinggi dan akhirnya pegawai sokongan yang akan merasa beban untuk melaksanakan arahan yang diberikan tersebut. Namun, di sebalik arahan yang diberikan, timbul pula permasalahan sekatan ke atas amaun yang dituntut oleh pegawai sokongan tersebut daripada pihak tertinggi jabatan. Hasil usaha pegawai sokongan dilihat tidak dinafikan oleh pengurusan tertinggi jabatan. Kesan daripada itu, ia akan meningkatkan konflik kepada pegawai dan meningkatkan perasaan marah terhadap pengurusan tertinggi jabatan. Isunya, setiap orang pasti mahukan pengiktirafan atas setiap kejayaan yang dicapai. Pengiktirafan berupa anugerah perkhidmatan cemerlang ataupun APC yang akan dianugerahkan dalam satu majlis yang penuh istimewa dan gilang gemilang. Namun, sering dilihat anugerah APC sering diperoleh oleh pegawai kanan dalam jabatan. Di sebalik pengiktirafan yang diberikan, pegawai sokongan dan pelaksanalah yang bekerja keras membantu kecemerlangan tersebut. Namun, mereka sering diabaikan. Namun, diskriminasi seperti ini sering berlaku di dalam organisasi. Faktor terjadinya isu seperti ini di tempat kerja adalah kerana komunikasi interpersonal berkaitan dengan tingkah laku lisan dan bukan lisan negatif yang berlaku dalam interaksi sosial di tempat kerja seharian dengan penyelia, rakan sebaya atau orang bawahan. Sebagai contoh, komunikasi yang tidak mesra sesama mereka. Isu ini juga boleh dikaitkan dengan diskriminasi. Diskriminasi adalah petunjuk utama organisasi kurang mengambil berat terhadap kebajikan pekerja. Diskriminasi juga didapati mengurangkan kesetiaan pekerja, kepuasan terhadap organisasi dan komitmen untuk mencapai matlamat organisasi, dan mendorong tingkah laku negatif di tempat kerja. Perkara ini akan mengakibatkan berlakunya diskriminasi di tempat kerja yang berpengalaman dan diperhatikan akan menjejaskan kualiti perhubungan dengan organisasi mereka secara negatif. Sistem komunikasi kepengurusan dalaman sesebuah organisasi merupakan fungsi penting bagi amalan perhubungan awam yang cemerlang. Pengaruh positif komunikasi kepengurusan dalaman yang tulus terhadap hasil pekerja telah didokumentkan dengan baik. Komunikasi kepengurusan dalaman yang tulus juga menggalakkan pekerja berkomunikasi secara aktif dengan organisasi mereka dengan cara yang berfaedah semasa krisis organisasi. Paling penting, komunikasi yang tulus membantu pekerja membina hubungan jangka panjang dan memuaskan hubungan pekerja dengan organisasi mereka. Maksudnya, usaha syarikat untuk menyediakan pekerja mereka maklumat yang banyak dan berguna serta peluang untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan boleh memudahkan kepuasan pekerja, komitmen dan pengaruh bersama.
Keadilan organisasi telah digunakan untuk menjelaskan mekanisme kesan diskriminasi di tempat kerja terhadap asal pekerja. Tingkah laku yang terdiri daripada diskriminasi di tempat kerja boleh menjelaskan perspektif keadilan pengagihan. Contoh, ganjaran tidak diperuntukkan sama rata kepada pekerja minoriti dan majoriti. Keadilan prosedur, contoh berat sebelah terhadap individu tertentu yang hadir dalam proses membuat keputusan. Dan keadilan interaksi, contoh pekerja minoriti dilayan dengan tidak hormat oleh pembuat keputusan, yang seterusnya memberi kesan negatif terhadap asal pekerja seperti kepuasan kerja, komitmen dan tingkah laku. Ketidaksamarataan dalam menerima gaji yang setimpal dan peluang kenaikan pangkat yang di tempat kerja juga boleh membuatkan pekerja berasa bahawa mereka tidak dilayan dengan sopan, bermaruah dan dihormati, dan mereka tidak berpengetahuan tentang prosedur dan keputusan daripada organisasi berkenaan prestasi mereka secara jujur dan tepat pada masanya. Oleh itu, kami menjangkakan bahawa diskriminasi di tempat kerja yang dialami dan diperhatikan oleh pekerja minoriti kaum boleh menggalakkan mereka melihat tahap keadilan organisasi yang lebih rendah, khususnya keadilan prosedural, pengagihan dan interaksi. Pengurus atau pemimpin organisasi boleh memupuk amalan komunikatif terbaik untuk kumpulan yang kurang diwakili kaum dalam organisasi. Dengan mengamalkan komunikasi kepengurusan dalam yang tulus, organisasi boleh menjemput pekerja mewakili minoriti kaum untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan yang utama. Memaklumkan mereka dengan berkongsi maklumat yang banyak, lengkap dan benar tentang sumber dan peluang kerjaya, dan memperkasakan mereka untuk memastikan organisasi itu bertanggungjawab. Melalui amalan komunikatif yang tulus, organisasi boleh mengurangkan persepsi pekerja kaum atau etnik minoriti terhadap pengalaman diskriminasi di tempat kerja. Hasilnya, ia membantu organisasi mewujudkan hubungan jangka panjang yang sihat dengan pekerja dengan membina keadilan organisasi. Selain itu, organisasi harus memaklumkan pekerja minoriti kaum dengan maklumat yang tepat pada masanya dan tepat, termasuk aspek positif dan negatif dasar dan isu organisasi, terutamanya yang berkaitan dengan sumber kerjaya seperti kenaikan pangkat.